Bismillahirrahmanirrahim. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah menjadi fitrah manusia, yakni menjadi sifat semula jadi manusia. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Al-A'raf ayat 172. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Firman Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي وَهَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Suratul An'am ayat 75 hingga 79. Maksudnya, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk di kalangan orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk di kalangan orang-orang yang sesat. Kemudian, tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang sebenar. Dan aku bukanlah termasuk di kalangan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Firman Allah Ta'ala, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ. Ar-Rum ayat 30. Maksudnya, maka hadapkanlah wajahmu kepada din Allah, yakni kepada agama Allah, dengan lurus. Tetaplah atas fitrah Allah, yakni sifat semula jadi yang dijadikan oleh Allah yang menciptakan manusia. Menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Di mana ayat-ayat yang tersebut di atas menunjukkan kepada kita menjadi sifat semula jadi manusia, menjadi fitrah manusia, menjadi naluri manusia, dan menjadi asal kejadian manusia. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada adanya Tuhan. Percaya kepada adanya Tuhan ini adalah menjadi pegangan semula jadi manusia sejak asal lagi, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kepada kita bahawa manusia telah berjanji kepada Allah
untuk mengaku bahwa Allah sebagai Tuhan mereka pada masa mereka masih dzurriat di dalam sulbi yang belum lagi mereka dijadikan, di mana mereka belum lagi dijadikan oleh Allah di alam kenyataan. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salam yang belum lagi dilantik menjadi nabi dan rasul. Dia berfikir akan Tuhan, di mana menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Ibrahim percaya kepada adanya Tuhan. Dan dalam ayat yang ketiga, secara terus terang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa agama Allah adalah menjadi fitrah, adalah menjadi sifat semula jadi kepada manusia, asal kejadian manusia. Sesungguhnya menjadi fitrah manusia, sama ada di zaman dahulu atau sekarang, mempercayai adanya Tuhan yang maha berkuasa. Sama ada manusia yang bertamadun, manusia yang ada tamadun, yang ada kemajuan-kemajuan dalam hidup, atau yang jatin di rimba, hatta manusia yang jatin, orang asli yang duduk di hutan rimba, yang tidak ada ilmu pengetahuan dan tidak ada apa-apa tamadun, mengakui adanya Allah. Mereka mengaku bahawa Tuhan itu ada. Sama mereka meraba-raba dalam menentukan Tuhan dengan berbagai pahaman dan upacara ibadat. Semuanya mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenar. Mereka meraba-raba mencari Tuhan yang sebenar dan mereka sesat. Dari segi mereka percaya kepada Tuhan, memang mereka percaya. Semuanya mereka salah dalam mengenal Tuhan dan mereka salah dalam melakukan ibadat kepada Tuhan. Orang yang menafikan hakikat itu ialah mereka yang melampaui sifat semula jadinya. Kalau ada manusia yang menafikan adanya Allah, adanya Tuhan, adalah manusia yang di luar daripada sifat semula jadi manusia. Artinya manusia yang di luar daripada sifat semula jadinya adalah manusia yang pelik. Manusia yang tidak mempunyai sifat kemanusiaan yang cukup. Kalau ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, memang ada di kalangan manusia ini yang tidak percaya adanya Tuhan, yang mengaku jadi Tuhan itu ada. Tetapi apabila mereka terdesak, pada akhirnya mereka percaya juga bahawa Tuhan itu ada. Di antaranya Fir'aun umpamanya, bila dia lemah dalam air, dia pun mengaku bahawa dia percaya kepada Tuhan Nabi Musa. Begitulah juga dengan kisah-kisah yang lain yang menunjukkan kepada kita bahawa asal kejadian manusia itu percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ditanya Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an tentang Allah. Lalu beliau menyoal orang yang bertanya, "Pernahkah kamu berlayar di laut?" Ja'far As-Shadiq ini ialah salah seorang daripada keturunan Nabi, keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhuma. Ja'far As-Shadiq, dan Ja'far As-Shadiq ini adalah menjadi imam kepada satu mazhab daripada mazhab Syiah. Walau bagaimanapun Ja'far As-Shadiq ini adalah ulama yang diakui oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dan dia sebenarnya daripada ahli sunnah wal jamaah, daripada orang yang mengikut sunnah, dan ulama-ulama sunnah berguru dengan Ja'far As-Shadiq ini, walaupun beliau ini dianggap imam oleh orang mazhab Syiah. Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang Allah. Orang tanya Ja'far As-Shadiq berkenaan dengan Tuhan. Tuhan itu ada sebab. Lalu beliau menyoal orang yang bertanya, "Pernahkah kamu berlayar di laut? Pernah kamu pergi ke laut?" Jawabnya, "Ya." Jawab orang itu, "Ya, pernah pergi, rajin pergi." Beliau bertanya lagi, "Adakah kamu pernah dipukul ribut yang bergelaya? Adakah pada masa duduk dalam laut itu pernah atau ribut yang kuat, yang menggelayakan, yang ada hal-hal penyelamat? Lampung pun tak boleh cayati, kapal pun tak boleh cayati kalau datang ombak kau." Jawabnya, "Ya, memang begitu," kata orang itu. Seterusnya beliau bertanya lagi, "Adakah terdapat di dalam pikiran kamu dan perasaan kamu ada sesuatu yang dapat menyelamatkan kamu? Adakah kamu fikir bahawa di sana ada kuasa yang dapat menyelamatkan kamu? Ada harapan lagi bagi kamu untuk selamat?" Jawabnya, "Ya." Jawab orang itu, "Ya." Dan Ja'far As-Shadiq terus menegaskan, itulah dia Allah. Itulah dia Allah. Yang sebenarnya menyelamatkan kamu ialah Allah. Dan jawaban itu
bertandingkan firman Allah Ta'ala, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Al-Isra ayat 67. Maksudnya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, nascaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia, yakni Allah. Bila mari Allah besar, maka Tuhan-Tuhan yang lain habis kalau mereka tak percaya mereka. Malaikat Allah sahaja yang percaya. Firman Allah Ta'ala, "Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawj min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim ja'alu Allah mukhlishina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin." Yunus ayat 22. Maksudnya, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan berjalanlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira kerananya. Tiba-tiba datanglah angin ribut dan gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahawa mereka terkepung bahaya. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, "Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, mestilah kami termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur." Di mana kedua-dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa manusia itu apabila berada dalam keadaan bahaya, bila dia merasakan bahaya tidak ada jalan lagi untuk dia menyelamatkan diri dia, maka percayalah dia kepada Allah, percayalah dia kepada Tuhan. Wallahu a'lam.